Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul sekali dengan kaum muslimat yang dihormati pada tempat yang senantiasa kita duk belajarnya akan Al-Quranul Karim. Maka ini adalah awal pertama sekali kita boleh berjumpa bersama-sama sekali dengan para mama-mama kita, ibu-ibu kita dan akhwat kita, iaitu supaya kita boleh sama-sama mendengar ataupun tukar akan fikiran kita pada tempat ni, iaitu tempat yang berkatlah. Kita mula baca Quran, mari lama dah di sini kita duk mengaji, duk bergapo tu. Maka iaitu apakah khabar semua mama-mama kita ni, sihat belaka kah? Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak nak mengingatilah sedikit daripada apa yang kita tahu belaka dah. Cuma kita kena mengingati semua, kerana manusia kita ni ya lalai. Sama ada yang nasihat sendiri ataupun yang kena nasihat, sama-sama lalai belaka. Tarik ke dunia ni ya kuat. Pastilah kita kena mengingati dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Tuhan ni kata dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. So kita mengingati dengan ajaran Al-Quranul Karim, sebab mengingati dengan ajaran Quran ini ada manfaat bagi orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang kenanya akan hakikat hidup dunia, dan kita kenal juga Tuhan yang menjadikan kita, kita terasa dalam hati kita kata kita adalah hamba Tuhan. Apabila kata kita ni hamba Tuhan, syaitan yang ada di dalam darah kita lah, yang senantiasa duduk sekali dengan kita tu, dia nak kontrol kita tu jadi kurang sikit. Kalau kita tak kenal hakikat tu nescaya dia kontrolkan kita 100%. Kerana dia berjanji dengan Tuhan, syaitanir rajim, dia berjanji dengan Allah Ta'ala, kata la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia akan tipukan kita di kalangan anak Adam ini malaikat sedikit sahaja. Dengan sebab itu, perjumpaan kita pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumaat ini, sebagai hari raya Mingguan lah, kita berjumpa di atas dasar kita sama-sama nak mengaji Quran. Sama-sama kita nak tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita nak tahu sedikit kata Quran hak kita duk baca ni dengan cara berdalil daripada Tuhan sendiri, hak royak kita ni lagu mana. Kita yakin belaka kata Quran ni kalamullah, tetapi kita nak lagi nak Tuhan royak sendiri. Kerana jalan ni orang ahli sunnati wal jamaah, dia dengar ajaran Allah Ta'ala, dengar ajaran agama daripada Tuhan.
Jadi kewajipan di atas seorang yang nak mengajar pasti kena baca ayat Quran ataupun baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian orang Islam. Kenapa? Kerana Quran ini apabila kita dengar dia akan dapat ganjaran bagi kita, boleh pahala dan menambahkan iman kita. Sebagaimana Tuhan katalah, Tuhan kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibaca akan Al-Quran, nescaya tambahlah iman seseorang yang dengar akan isi kandungan Al-Quran, dan di atas Allah Subhanahu wa taala dia itu bertawakal dengan cara sebenar-benarnya. Jadi Quran ni hakikat dia gapo? Quran yang kita duk baca ni lah, ambil daripada Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah hingga An-Nas, iaitu hak kita duk baca tu kena kepada kalam Allahu Jalla Jalaluhu. Tuhan katakan dalam Quran, Tuhan kata wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu surat kiriman yang Tuhan buat turun mari daripada Rabbil Alamin, daripada Tuhan yang menjadikan segala-gala makhluk, yang menjadikan manusia, yang menjadikan jin, yang menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan udara, menjadikan segala-gala. Tak boleh nak bilang. Semua perkara ni Tuhan dia tu Rabbil Alamin tu buat turunnya Al-Quran. Makna Quran kita ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang bagi sekalian alam. Yang kerja waktu turun tadi itu tu di antara Allah Taala dengan Rasul, iaitu dia, iaitu Jibril alaihi salam. Tuhan kata nazala bihi ruhul amin. Waktu turun dengannya, yakni waktu turunnya dengan Al-Quran itu oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin iaitu Jibril alaihissalam. Tak ada khilaf di kalangan ulama tafsir. Ulama ahli tafsir kata Ruhul Amin kena kepada Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang Tuhan beri tugas waktu wahyu. Dialah yang kuat sekali di kalangan para malaikat, hak mana-mana ada, ia hak ketua sekali. Dia sebagai rasul di kalangan para malaikat. Dia waktu turunnya Al-Quranul Karim. Nazala bihi ruhul amin. Waktu turun ke mana? Ala qalbika. Di atas hati engkau ya Rasulullah. Cuba kita perhati pada ayat Tuhan. Tuhan ayat kata ala qalbika. Tuhan tak kata ala nabiyika. Tuhan tak kata di atas nabi. Tak ada kata di atas jasad Nabi, tak. Tapi kata di atas hati Nabi. Gapo kita boleh faham daripada ayat ni? Sebagaimana ahli tafsir duk ayat Nabi, kita mikir Quran ni dia berkat dengan kita. Cara kita nak ambil berkat dengan Quran bukan kita taruh dalam memari, tak. Kita kena baca dia, memahami dia, serta kita tadabbur dia. Lepas daripada tu kita amal dengan ajaran dia. Di situlah timbul keberkatan di dalam hidup. Tuhan kata ala qalbika, di atas hati engkau. Kalau gitu Al-Quranul Karim benar yang makan hati. Benar yang makan hati seseorang manusia. Kenapa? Quran tu boleh mengatasi hati. Dia jadi upaya asli bagi makan hati, makan roh. Kenapa? Kerana hati Nabi katakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata ala wa inna fi jasadi ahadikum mudghah. Ingatlah kata dalam jiwa, dalam diri manusia itu ada seketul daging. Idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Kalau dia molek, semua anggota molek belaka. Kalau dia tak molek, semua anggota dia tak molek belaka. Gapokah ya Rasulullah? Sahabat tanya. Ala wahya qalbu, iaitu hati. Hati-hati ni makna apa boleh panggilkan hati?
Hati dalam bahasa Arab makna al-qalb. Qalb makna kana taqallaba syai'. Makna kata ia tukar alik. Hati manusia tak tetap. Kali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Itu hati manusia. Kalau gitu hati nawi tetap dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dengan tauhid, pasti hati yang makai tarbiyah Al-Quranul Karim. Kalau hati tak makai tarbiyah Quran, tak lagi. Sebab itulah hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan waktu turun mari di atas hati dia. Supaya hati Nabi itu terimanya akan Al-Quranul Karim. Sekalipun kita tahu, mama-mama kita, ibu-ibu kita yang dihormati ni tahu kata lagu mana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai baca tak? Tak. Pandai menulis tak? Tak. Tetapi apakah dia boleh jadi ketua bagi ini alam? Boleh jadi ketua bagi ini dunia ni, dialah hak jadi ketua. Sehingga orang putih ya kaji semua manusia ambil di zaman Nabi Muhammad ni turun mari pada dunia pada hari kita duduk ni. Orang hak kedebel sekali boleh tarbiyah manusia jadi manusia dan boleh bawa alih hadap ke depan, ya tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk depan. Orang lain tak. Orang lain di kalangan orang Cina, orang Keling, orang mana, orang Sia, orang mana duduk bawah belakang. Orang barat, orang putih duduk bawah belakang. Nabi kita duduk di awal. Awak apa boleh jadi gitu? Kerana kesan Al-Quranul Karim yang masuk di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Masuk dalam hati Nabi. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Hak ni hak kita penting kena faham Quran molek. Quran kita ni litakun supaya engkau tadi itu ya Rasulullah menjadikan dirimu tadi itu orang beri pengingatan. Munzirin, apa makna munzirin? Munzirin ni orang yang beri pengingatan kepada manusia. Hei manusia, jangan lalai dalam dunia sehingga kamu keluar tubik daripada dunia sampai kata tahu gapo. Apabila kita terpejam mata daripada dunia, tak retinya ajaran hakikat dunia, tak reti hakikat hak Tuhan hantar mari, kita sebagai manusia rugi selama-lama. Tubik pada dunia kalau tak reti ajaran Quran, tak reti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira gini sudah. Kata tak boleh masuk syurga, kekal dalam api neraka selama-lama. Apa beza kita jadi manusia? Dengan sebab itu dia mari dok nak kontrol di hati kita. Litakuna minal munzirin, supaya Nabi Muhammad ni beri amaran, beri pengingatan. Kata kita hidup ni bukan sia-sia. Kita hidup ni bukan makna kata semata-mata nak hidup gitu dak. Hari ni sikit orang faham masalah ni. Bukan ramai, sikit. Kenapa boleh jadi sikit? Kerana suasana dunia ni dok tarik kita hadap ke dunia semata. Terutama anak muda-mudi kita. Tak tahu gapo je hidup. Pas hidup dekat dengan orang tak berimej pula. Pergi mau sekolah pun jumpa dengan orang tak berimej. Dalam telefon pun banyak daripada cara-cara orang tak berimej. Dalam TV, dalam radio, dalam gapo. Tiap-tiap hari duk makan cara mikir tadi itu sehingga keluar diri dia daripada mengingati kata dia mari tujuan gapo di dunia ni. Sikit. Tapi kita jangan ingat kata sikit ni tak ada berharga. Ya bahasa dia dah. Sikit-sikit sama. Sebab tu Tuhan kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit daripada orang hak syukur terhadap nikmat Tuhan mana beriman. Sikit, tak ramai. Apabila kita ni Nabi bawa datang Quran mari ni sebagai pengingatan bagi kita, ya wa'ri dengan bahasa yang nyata. Bilisanin Arabiyyin mubin. Wa'ri dengan bahasa yang nyata, yang terang. Supaya nak uwi orang sebagai manusia boleh faham Quran. Di sini kaum muslimin muslimat yang dihormati sekalian, satu lagi kita kena tahu kata, lepas daripada kita tahu kata Quran ni daripada Allah, Jibril bawa tu mari, Nabi Muhammad sebar kepada kita. Satu lagi,
Quran ni bahasa boleh faham. Bahasa boleh faham, boleh ambil pengajaran daripada dia. Bukan makna Quran kita tak boleh nak faham. Sebagaimana dok lahu-lahu sekarang kata Quran kita tak boleh nak mengaji dia. Tak boleh kita nak faham dia. Tak boleh kita nak reti dia. Tak boleh kita itu, tak boleh kita ini. Sekalipun kita ni orang awam dengar daripada alim ulama pun tak boleh nak faham juga. Quran ni untuk orang alim ulama sahaja je. Kita orang biasa tak. Ini bukan. Ini bukan ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam yang sebenar, Quran boleh makan setiap-tiap orang. Cuma kita kena turut bayangi siapa. Kita kena jinjak lakah belakang siapa supaya kita nak fahamnya isi kandungan Quran. Sekarang lah ni kita terkadang baca okey. Hebat kita baca dengan tajwid, dengan makharijul huruf. Makhraj huruf apa nama cukup lekat. Tepat mana kita nak mula, tepat mana kita nak berhenti, di mana kita nak apa nama memahami, kita boleh sekadar tu boleh. Tetapi kita nak mendalami dengan cara maksud hak Tuhan nak daripada kita. Di situ baru ada zaman kita ni beberapa orang tokoh ulama yang mengaji di luar negara kelik mari pada tanah air kita ni dia mengajar akan isi kandungan Al-Quran wa emo hari minggu wa emo tiap-tiap hari lepas subuh, wa emo lepas maghrib, kata gilah atas kemudahan dia. Maka situ tu majlis lagu tu adalah faedah dan manfaat dan sebagai hujah bagi kita di hadapan Allah Taala, kata Tuhan itu memudahi dah bagi kita. Sebab kita tu jangan kita makan pengaruh sama sekali, kata Quran aku nak ngaji lagu mana, kalah dia tinggi. Dia ni insya-Allah kata atah, kita nak mendekati dia lagu mana, nak faham lagu mana, itu kita dah usik diri. Sungguh kata Quran itu payah, tetapi kalau kita berjalan belakang orang erti, kita akan erti dia. Kita akan tahu maksud kata Quran ni nak lagu mana, sini nak lagu mana, kita tahu. Sebab tu kita jangan terlupa kata kita duk jalan ni bukan sorang. Terkadang kita tak ada nak kira juga. Mari dalam radio lah, mari dalam TV, mari dalam internet, mari dalam telefon, mari dalam Facebook, apa nama kata lah canggih baru ni. Siapa dia nak turut Quran, siapa dia nak pakai Quran, kalau kita nak pakai Quran oleh awal ni, tentulah sesak. Cerak sesak, dia kata. Ni kita duk dengar setengah-setengah daripada hamba Allah Ta'ala hak cuba yang lagu tu. Akhir sekali kita sebagai orang awal ni, siap dah lah. Nak pakai lagu mana Quran? Nak bawa lagu mana, nak mengaji lagu mana, tok guru yang tersesak ni. Membawa dah kata kita ni jadi lemah semangat. Apabila lemah semangat, jadi kita nak hundur. Apabila kita hundur, masuk go syaitan. Sebab syaitan ni dia nak jauh kita daripada kitab Tuhan ni. Hawa apa? Karena kitab Tuhan ni dia nak bawa kepada mana? Dia tak bawa lain daripada, dia tak bawa lain malaikat menuju pada syurga Allah Taala. Cuba kita perhati ayat Tuhan ayat lagu mana kepada kita. Tuhan ayat lagu mana kepada kita? Kata isi kandungnya Quran ni dia nak bawa kita pergi ke mana? Cuba kita tengok. Senantiasa tok guru dok baca sama ayat tu. Cuma kita khabar dak kata dia dok ayat gapo kita. Di sini kita kena guna akal. Ya Quran ni kita kena guna dok sore, dok mikir, depan dah dengar tu dengar cara sore. Bukan bila-bila nak tidur dengar tak ada. Ya kena dengar perhati. Sebab tu saya serulah tak usah mengajar itu apa nama tafsir lebih pada sejak. Kalau lebih pada sejak ya mu. Pasal dia sifat manusia ni ya ada hawa nafsu dia ya mu. Lebih jangan lebih pada sejak. Sejak tak apa lagi, kurang hingga sikit. 30 minit ke, 40 ke, 35 ke, tak apa. Ya jenis biasa kena dengar gitu. Ya orang dulu lagu tu juga. Orang Quraisy ni bila-bila duk menetai Nabi kerana makan pengaruh tak molek. Abu Jahal duk ayat, Abu Lahab duk ayat, atau Muhammad ni duk baca ayat Quran pecah belah habis licin gitu dan gini. Tapi balik malam yang menusuk dia dengar bawah rumah Nabi, dia dengar Nabi baca Quran atas.
Seolah apabila dia dengar Quran berasa makan di hati. Dok dengar di Abu Jahal dan Abu Lahab masuk telinga kok ni. Ya pergi dengan semangat ya. Pergi dengan puak. Pergi pesen ta'asub asabiyah. Tapi apabila mai dengar Nabi balik waktu malam, ai lagu lain. Tercocok, tertanam dalam hati ni lagu lain. Sebab tu orang dia bisa sangat. Tak ada benda hak bisa dengan manusia yang nak perobat. Bisa pesing mana? Bisa bukan pesing bahaya. Bisa pesing kata nak perobat jiwa manusia daripada penyakit jiwa, nak lebih pada Quran tak ada. Sebab tu Tuhan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tuhan buat turunnya Quran sebagai penawar bagi hati-hati orang yang beriman. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan tak jadi tambah penyakit malaikat orang yang zalim, yang paling belakang daripada ajaran Tuhan. Belum daripada kita nak tengok situ, kita nak tengok dulu Quran nak piping kita pergi kanan. Kita usaha-usaha ni, mama-mama kita ni kata tak ada kerja, mari duduk sini. Tanggungjawab ni banyak, bukan tak ada. Tetapi kita meluangkan masa untuk kita mari nak tahu juga sedikit daripada ajaran Tuhan. Sekadar baca you boleh, kita usah tenang hati dah. Sekadar tu sekadar ni tak apa, hak tu Tuhan balas. Nabi katakan, Nabi Muhammad SAW kata dalam hadis sahih, katakan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa dia tinggal masa, tinggalnya habueh sedikit kerana Allah. Kerja banyak tapi tinggal juga kerana Allah. Ni kita main nak ngaji kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kena ikhlas. Tuhan balas ganti lebih baik pada tu lagi. Terkadang kita tak terkhayal kata Tuhan ganti gapo kita. Kita boleh sihat ni, boleh jalan kok tu kok ning ni, hak tu semulia-mulia nikmat hak Tuhan bagi kita. Tak ada lebih pada tu. Kalau gitu Quran ni dia nak piping kita pergi kana. Nak piping pergi kepada syurga. Dia royak. Kalau orang tu royak, kita rasa tak percaya. Kalau demo ni royak, kita rasa tak percaya, rasa tak sedap. Nak dengar daripada tuan sendiri yang turun Quran tadi itu royak. Mari kita pakat dengar. Tuhan kata Tuhan kata inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran. Quran mana? Quran yang kita nak baca tu, hak kita nak main ngaji tu. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Dia tunjukkan jalan kepada hak lebih lulus. Jalan hadap katuk nak terbuka melalui Al-Quranul Karim. Hak payah nak jadi mudah melalui Al-Quranul Karim. Hak gelap nak jadi cerah melalui Al-Quranul Karim. Semua perkara kena tupai dia. Lalu Tuhan kata lagu mana lagi lah Quran? Tu sifat dia. Nak mengajakkan kita kepada jalan hak mulia. Soal. Kita nak tak jalan keluar? Hak ada rasa sutuk dalam dada, sutuk dalam cara memikir kita, nak tak jalan keluar? Nak jalan keluar kena pergi sini. Jalan dia. Jalan dia. Seterusnya Tuhan katakan, wa yubashshirul mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Dia yang beriman, lelaki ataupun perempuan yang membenarkan kata Quran ni kalam Allah dan membenarkan kata Rasulullah itu pesuruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita benar belaka dah. Wa yubashshirul mu'minin. Mu'minin pasal mana? Allazina ya'maluna as-salihat. Mereka yang buat amal yang bagus, yang molek. Amalan yang soleh ni kita kena faham. Amalan yang soleh ni kita kena faham. Terkadang orang kita tak faham amal yang soleh. Gapo dia kata amal yang soleh? Amal yang soleh ni kira kata asal aku buat kebajikan jadilah amal yang soleh. Rupa tadi tu. Tak, kita tak faham lagu tu. Amalan yang soleh kita ingat molek. Yang pertama, kena ada suruhan daripada Tuhan. Dia suruh lagu ni, Tuhan suruh buat. Buat. Kemudian lepas pada kita buat,
dalam hati kita kena ada bersih, kerana ada ikhlas. Ikhlas mana membersihkan hati kerana Allah Ta'ala. Dalam surah As-Sajdah Tuhan katakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku beri makan pada orang ini kerana Allah. Tak ada nak mudah puji aku gatuga ni, tak ada nak. Dan mana puji suku hatu. Supaya juga kita mari ngaji. Dan mana puji kata rajin hadiah, tapi kita mari kerana Allah. Kita orang mengajar. Demo kata mengajar sedap, mengajar apa hak tu hak demo, tapi kita mengajar kerana Allah. Kena ada ikhlas. Kemudian lepas pada ikhlas, kena ada ikutan contoh tauladan. Wak lagu ni kenapa? Kerana ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cukup 3 perkara ni barulah dinamakan amalan yang saleh. Kalau tidak, tak. Apabila kata kalau kita tak ada buat amalan yang saleh, amalan kita buat tapi bukan saleh, dia terima tak? Abadan. Tidak sama sekali tak terima. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Dia nak boleh gapo? Orang beriman dengan orang yang buat amal yang saleh, nak boleh gapo? Anna lahum ajran kabira. Bahawa bagi dia tadi itu pahala yang berlipat ganda. Gapo mana pahala yang lipat ganda? Iaitu syurga. Inilah dalil kata Qur'an kita duk ngaji belajar ni nak bawa kita pergi kepada al-jannah, bawa pada syurga. Syurga ni jauh daripada kita? Tak. Apabila kita tadi itu jadi orang ngaji dah, orang buat amal dah, orang beriman dah, so lagi nak gapo? Istiqamah. Gapo mana istiqamah? Senantiasa kita dah buat semua amal yang kita dah buat. Kalau tepat Allah kita dah buat tiap-tiap minggu ni ada perjumpaan baca Quran, kita mari semua. Di mana ada perjumpaan halaqah Quran, kita pergi semua. Hak kita dah pergi dah. Itu panggil istiqamah. Hawa apa? Kerana manusia kita kalau beriman serta buat amal yang saleh tapi tak ada istiqamah, mati esok tadi itu belum tentu lagi kata nak jumpa dengan syurga. Terkadang kena pergi pada api neraka dulu. Hawa apa jadi gitu? Aninglah hakikat kita hidup di atas muka dunia ni. Dia royak lagu ni tu guru. Tuhan royak, mau tak kuasa nak royak. Allah Ta'ala yang royak. Royak di mana? Royak dalam Quran itulah. Ayat bunyi katanya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beriman dengan Tuhan, cukup rukun ni tu. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan Allah Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hikmah dia, qada dan qadar. Itu makna kata orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada beriman, dia kena muzahirkan diri dia, kata dia tu orang Islam. Islam ni ada berapa tak tahu? 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, 5 perkara. 11 perkara yang Tuhan tutup daripada tiap-tiap orang yang beriman kena jalan, kena berlaku. Baru dinamakan kata innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kata dia ni mengaku kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Lepas pada tu nak buat gapo pula ya Allah? Lepas dah kami mengaku dah ya Allah, tsumma istaqamu. Hendaklah kamu itu istiqamah. Apa makna istiqamah? Senantiasa kita dah buat semua. Buat semua, adab nyanyi yang mana kita buat tunai. Buat semua, jangan tinggal. Kalau dengar yang ngajar semua, waktu tu kita dengar semua. Kalau semaya awal waktu, semaya awal waktu. Kalau puasa dah Senin Khamis, puasa semua. Jangan tinggal. Malaikat ada keuzuran. Apabila ada keuzuran, kita dah buat semua lagu tu, Tuhan ganti supaya dengan kita buat. Tu Nabi royak.
Faedah bagi kita istiqamah dalam amalan, apabila kita telucuk, Tuhan gantikan sebagaimana kita buat. Cuba kita kira, Tuhan duk gaji kita sekarang lala ni, kita khabar ke tak? Bukan mana kata kita buat sia-sia, Tuhan yang menjadikan langit bumi ni gajikan kita. Lepas pada tu nak boleh gapo ya Allah apabila kita istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apabila kita nak keluar tubik pada dunia ni kepada alam akhirat, nak menuju pada syurga lah. Tuhan waktu malaikat daripada langit. Tatanazzalu alaihimul malaikah, waktu malaikat daripada langit. Cuba kita tengok berapa ramai di kalangan mama-mama kita yang dihormati ni, biasa tengok orang duk letih nak mati kan? Ramai, saya yakin kata ramai. Boleh kita tengok lagu mana keadaan dia. Kalau kita khayal kata akan aku di situ, lagu mana? Ada ketakutan dan ada bimbang. Hati manusia lah setiap tu. Bimbang benda hak lagi hak nak tinggal. Takut benda hak nak pergi. Hak muka tak biasa pergi, takut. Supaya kita kalau nak pergi ke Mekah sore, kita tak pandai bahasa Arab, orang putih pun tak pandai, gapo pun tak pandai. Dia mau lepas so kita pergi sore, berasa lagu mana hati? Berasa tak kuat ke tak? Kita nak pergi boleh nak jatuh pergi ke tak? Ya kena ada tokseh orang piping ke apa, rasa segah hati sikit. Lalu kita ni nak pergi daripada alam dunia nu menuju pada alam akhirat pula nu. Bukan dia main. Bergetar dalam hati. Tapi Tuhan hantar malaikat mari, tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu malaikat mai royak gapo kita. Malaikat mai royak gapo pada kita supaya kita itu jadi tak serabut dalam hati, tak takut, tak jadi rusing benda kita nak tinggal. Malaikat kata alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut mu nak pergi, jangan mu nak bimbang mu nak tinggal. Allah. Apabila kita dengar muka tu, malaikat yang royak, ya bahau tak bahau. Malaikat Allah Ta'ala royak kata jangan takut mu nak pergi ni, dan mu jangan ada bimbang mu nak tinggal tu. Anak pinak mu ke gapo ke harta benda mu tak usah bimbang. Mu pergi dengan aku mu tak usah bimbang. Lepas tu boleh kata sekarang lah, bukan setelah tu. Wa abshiru bil jannah. Aning. Dan Tuhan gembirakan dengan syurga. Lagu mana? Buka dah kata mu nak pergi sini. Nampak orang hadap letih tadi tu, nampak tak nak pergi pada syurga. Apa tu Tuhan wigi tu kepada dia tu? Kerana kita istiqamah tadi. Amalan kita istiqamah lepas daripada kata kita beriman dan kita menjadikan diri kita sebagai orang Islam. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Digembirakan dengan syurga yang dijanjikan. Mari dulu kita dah baca dalam Quran ni ke uiddat lil muttaqin. Kita baca ayat Quran tu ke wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Cepatlah kepada jalan ampunan daripada Allah Ta'ala. Kalau salah, taubat cepat-cepat. Buatlah amal cepat-cepat, jangan duduk tunggu-tunggu. Apabila Sayyidina Umar didengar akan ayat ni, dia katakan idza asbahta fala tantazir masa. Apabila mu bangun pagi, mu jangan sia-sia waktu pagi mu sehingga duduk tunggu waktu petang. Wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila mu waktu petang, jangan tunggu waktu pagi pula, jangan tunggu waktu sia-sia lagu tu. Sebab apa? Sebab masa ni apabila dia tak kembali. Kita pasti menghiaskan masa kita dengan amalan yang soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Suruh kita cepat lama masuk syurga. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, hadis yang Imam Al-Bukhari bawa data dalam sahih dia, satu hari Nabi duk gemar lagu ni, tapi gemar depan tentera untuk nak masuk medan perang. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Abi Dahdah. Abi Dahdah ni seorang sahabat Nabi yang calon diri masuk nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berasa kata diri dia ni nak pergi
jumpa dengan Tuhan dalam keadaan kata aku yakin apabila aku masuk dalam ni aku dapat maqam syahid, pangkat syahid. Dia duk makan kikir wah tamat. Wah tamat ni golek ke Arab ni suka makan hak kering tu. Kita makan basah. Hak kering, hak kena kikir tu. Tu hak besing hak wah tamat kering tu. Lalu Nabi tengok kepada dia, Nabi kata depanmu syurga ada lagi kamu nak makan, dia kata. Dia lepaskan buah tamat tu baik pada diri dia, kata kalau gitu aku nak masuk selalu dah. Masuk tu lah berjumpa dengan peperangan sehingga dapat maqam syahid. Sehingga dapat maqam syahid. Hak tu lah maksud ayat Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Dan syurga. Kena cepat. Jangan buat lambat. Kemudian syurga ni hak Tuhan nak uwi ni luas mana ya Allah? Arduhas samawati wal ard. Luasan dia kalau nak adu dengan langit 7 lapis ni bumi kita dah ada, kalau belaga dua gitu tak boleh nak adu lagi. Tuhan sedia bagi dia ya Allah. Wa'iddat lil muttaqin. Sedia bagi orang yang beriman dan buat amal yang saleh dan jaga diri dia daripada teguhan Tuhan. Apabila kita dengar lagu ni, kita tahu lagi hakikat kita hidup dalam dunia ni kita nak pergi kana. Bukan mana kata kita hidup di dunia ni kita hidup sia-sia. Tidak sama sekali. Apabila gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dok baca Quran waktu malam. Puak-puak musyrikun ini pergi dengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengar sehingga lagu mana? Sehingga kata kalau aku dengar ni bukan kalau manusia. Kalau yang ada kemanusia, kita orang Jawi ni kalau kita dengar orang baca Quran kena rasa kan? Wah, tanya hati kita masing-masing. Saya tanya orang lain, rasa lagu mana? Dalam hati kita apabila kita dengar Quran, orang baca kena, syarat baca kena lah. Allah cocok masuk dalam hati. Tak tahu kata sini mama-mama kita ni kenal tak Syekh Manshawi? Syekh Manshawi ni salah seorang daripada tokoh ulama Mesir. Kalau dia baca seumpama turun daripada langit. Quran turun daripada langit. Kalau orang zaman dulu, zaman sahabat agak Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia baca Quran, Nabi sendiri dengar dia. Dia kata orang lain. Sehingga satu hari nak ayat fadilat kena duk dengar Quran. Quran je pasti kena duk dengar. Pasti tak dengar tak boleh. Ni kita nak dengar apa tak boleh, nak mengaji apa tak boleh, nak faham apa tak boleh. Sudah lah. Siap ada kalau kita terbiah diri kita lagu tu. Ada tak setengah tak kereta, setengah tak lema mari, setengah tak talahan. Tak ada bedah ke apa bila nak guna Quran? Apabila mayat duk sebing situ, kita baca Quran situ. Dia bukan tepat dia. Quran ni untuk orang hidup. Sebab tu saya kata dalam surah Yasin, saya kata liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Beri amaran kepada orang yang hidup, bukan orang mati. Sebab nak beramal di masa hidup. Lalu Nabi Muhammad ni duk baca ayat Quran, puak ni mari dengar. Apabila dengar bahasa kata bukan ni kalam manusia ni balah ning. Satu hari kita ada ayat perkara kata apabila Quran ni baca kena dengan cara dia cocok masuk dalam hati. Tapi syarat kena baca sebagaimana hak waktu mari sebab tu kena mengaji tu. Kena dah lah tempat kita ada buat ni qiraat ni, cara nak baca Quran kena sebagaimana Nabi baca. Bukan sekadar semaya saja Nabi kena dengan Nabi. Tak, baca Quran Nabi kena juga. Lagu mana Nabi baca, balas tu kita kena baca. Maka ilmu tajwid ni bukan ilmu rangka dah. Ilmu tajwid ni ilmu yang mari nak membantukan kata Nabi baca lagu mana. Ilmu tajwid tu daripada Quran, daripada Nabi. Nak jadi rangka lagu mana? Ada ilmu hak lain, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu gapah tu rangka tak ada sangkut paut dengan Quran, tak ada sangkut paut dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu cara ringkasnya
Abdullah bin Mas'ud ni kalau dengar dia serupa dengan qiraat tu pada langit. Cuba kita klik hari ni, wi anak kita cari Syekh Muhammad Manshawi. Dia buka tengok. Lepas tu kita dengar tengok. Lagu mana dia baca qiraat. Apabila kita dengar dia ni, dia masuk ke tak dalam hati kita. Cuba dengar. Guru saya, tok-tok guru duduk di Mekah, duduk di Mesir, duduk di Gapa, dia dengar hak tu ya, tak dengar hak lain. Marilah hak mana-mana pun tak apa dah. Molek juga, tapi hak dia dengar sungguh, datuk tu baca Quran. Kita kembali kelik pada sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang daripada orang baca Quran sebagaimana unzil, kama nuzila, kama nuzzala, kama nazzala, sebagaimana tu waktu. Lagu mana? Satu hari dia duduk semaya malam. Ya Quran ini pasti kita kena pergi dengan dia tu waktu malam. Hak tu hak molek sekali. Quran turun waktu malam dan Nabi baca waktu malam, syarah pun waktu malam. Kita baca siari ni, tak ada apa. Sebab masa kita free masa ni, tak ada masalah. Tetapi hakikat Quran yang kena baca waktu malam. Bila? Sulusul akhir minal lail. Pukul 2 hingga subuh waktu tu. Tu waktu dia tu. Masa saya duduk luar negara, kalau nak hafal Quran, hafal masa tu. Ya masuk molek, lepas tu faham molek. Lepas subuh kita ngapa tatuk guru, hafal tatuk guru, ya tafsir sikit, sudah. Semuka dua muka, sepipi dua pipi, kata gila. Lagu tu cara ngaji Quran. Hari tu Abdullah duduk semaya dalam rumah dia. Nabi Muhammad ni, ya malam-malam ni lepas daripada ya bangun semaya siap dah, ya jalan. Dia tengok keadaan lagu tu, lagu ni. Ya tengok malakutis samawat, tengok langit, tengok bumi ni untuk nak memikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya perselisihan malam dan siang, matahari dan bulan bintang semua ni tandaan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai hati, akal fikiran yang cermelang. Satu hari itu dia gigi-gigi jumpa depan dengan suara orang duk baca. Dia tak tahu lagi kata suara Abdullah bin Mas'ud. Duk situ Nabi duk dengar, siapa kan duk nyatok Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Nyatok duk nyatok. Dia jalan-jalan yang diri duk nyatok dengar kata siapa baca Quran sedap gitu lalu. Nabi duk tunggu nak tengok tapi ya moga gelak kan di Madinah tu. Tak ada pelita elektrik Faifa seperti kita, tak ada. Hingga Abdullah tu tubik mari. Membaca Quran. Aku dah dengar mutan malam dah. Ya Aba Abdurrahman. Gelar Aba Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ni. Tokoh ulama tafsir di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada tahun 332 Hijrah. Piti 32 Hijriah. Apa? Jadi Abdullah heran kata, Nabi dengar aku baca Quran. Aku tak tahu kata muduk dengar ya Rasulullah, kalau aku nak sedak lagi kata. Nak royak kata cara Nabi dengan sahabat ya lagu tu. Kelama 2 minggu lepas pada tu Abdullah mari jumpa dengan Nabi nak mengaji tafsir. Sahabat ni ya mari tanya, kalau dia tak faham mana ya mari tanya Nabi. Lagu mana fahami ayat ni ya Rasulullah? Lagu mana? Sebab sahabat yang ngaji pasal tu, yang ngaji satu ayat ya. Hafal wi ingat, baca wi kena, faham wi kena, kamane wa'ma, bawah leh. Sahabat yang ngaji lagu tu, Quran. Satu ayat saja. Baca wi datang Nabi, kena dah molek dah. Faham kena, kamane amma dengan ayat tadi. Barulah dia halih ayat lain. Abdullah bin Mas'ud ni, maaf dah kalau kita sebut dah. Dia pangkat tinggi sangat tapi balik ke manusia dia orang fakir miskin. Dia dengar ke ayat Quran daripada surah Nuh. Apabila kita pergi kepada rumah orang, kita betul itu wisale 3 kali pada, jangan banyak ada tu. Wisale 3 kali tak ada. Hendaklah kita kembali. Lagu tu cara adat dalam Islam. Supaya telefon juga. Kalau kita telefon kali pertama, kali yang kedua, orang tak akak. Tahu dah tu ada urusan tu tak sakaceh. Ya siapa masa ya telefon balik. Ya lagu tu. Setengah ulama ya tafsir ikut tu.
Lalu ia dengar ayat tu kata, fa in qila irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau orang perempuan tu, orang dalam rumah, isteri dia kata tok laki, amah tak ada, mari semula dah klik dulu. Maka kliklah. Lalu dia wa'amma dengan ayat tu. Ya gigah pintu mah orang sungguh. Bukan ya gigah anak nak gigah pintu. Mana orang tak ada dalam rumah, suami tak ada. Ya gigah gah. Dia kata aku boleh wa'amma dengan hak nisa. Lagu tu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia orang fakir miskin. Dia dengar satu hadis Nabi Muhammad SAW kata, siapa dia masuk kedai kalau berdoa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh ganjaran 1000 pahala, Tuhan ampun dosa 1000 dosa. Dia tak ada duit kali buat ni. Abdullah bin Abbas ni, itu Abdullah bin Mas'ud ni. Dia dengar Nabi tafsir lagu tu daripada ajaran Quran, dia pergi di pasar-pasar tu, nak jakah pasar, dia pergi berdoa dengan hak tu. Supaya nak dapat ganjaran. Tak ada nak beli pun, tak ada sikit pun pitih wang duit dari kocek tak ada, tapi pergi untuk nak buat amal. Satu hari dia mai jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mari tanya hukum gitu gini. Nabi kata, nak kelik dah kan? Duk sultan kata yang gaduh ada kerja lah. Tak ada ya Rasulullah, mari nak jumpa dengan Rasulullah ni nak tanya hukum hakik membaca ayat Quran aku dengar sikit ni baca depan lalu, tanya depan lalu. Lalu Abdullah tengok pada muka Nabi kita Muhammad SAW. Aqra alayka wa alayka unzil. Aku nak baca ayat Quran di atasmu, sedangkan Quran tu di atasmu ya Rasulullah. Tengok cara mainnya dia. Lalu Nabi kata, ana uhibbu an asma' min ghairi. Aku suka sangat dengar Quran daripada orang lain baca, terutama mung, dia kata. Tu bila-bila wis semangat. Lalu Abdullah ni tak ada gapo, sahabat Nabi lagu tu. Kita nak tanya lagu mana sifat orang Melayu kita, terutama orang petani. Lagu mana? Apabila orang minta suruh buat lalu. Hak kita boleh. Ni tak ada mengelik gitu. Mana kecik sikit, kalau tu gitu gini, ketebah sikit kalau orang lelaki yang gitu gini, tak ada. Kita kena siap sedia. Guru saya yang hajar, apabila kita ni duk saja duk rumah luar, kita buat perbahasa gitu, hafal hadis, hafal ayat Quran tak le dada. Apabila sampai masa orang tolak, pakai selalu dah. Fursah peluang dah tu. Ni kita tak lekak gitu. Licin kita ni. Saya banyak di kalangan kawan-kawan daripada orang Malaysia. Masya Allah mereka naik sikit, selalu dah naik. Nak royak kata orang maju ya lagu tu. Kita orang maju juga orang tanding, tapi jangan pasal kata mengelik gitu, tak sih. Abdullah baca daripada ayat surah An-Nisa. Mula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hingga mana? Dia baca macam molek, baca dengan tertil, satu sehingga akhir ayat baca mana? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah engkau ya Rasulullah dibangkit mari untuk menjadikan menyaksi bagi umat-umat dulu belum ada mung dan umat ni. Makna lagu mana ayat tu? Ayat tu nak ayat kata semua umat-umat dulu hak mari belum daripada kita ni, nabi tu nabi ni, rasul tu rasul ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menyaksi bagi mereka. Menyaksi lagu mana? Yang kata rasul dan puak-puak dia tu hak beriman tu, puak munti orang beriman dah depan tu esok di akhirat esok. No ayat terlebihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi tak menyaksi, maipan tak lepas iman puak mereka itu. Apabila Abdullah baca ayat tu, tengok air mata Nabi ni cukup basah di mata Nabi. Nabi katakan, qala ya Aba Abdurrahman hasbukal an. Berhenti sini. Pada cukup. Sebab tu sunat kita apabila nak orang tu cuti, berhenti daripada baca Quran, kita kena ambil perkataan hasbukal an. Hasbukil an kalau kita orang perempuan, kalau lelaki hasbukal an. Cukup banyak ni. Tu sunnah Nabi Muhammad SAW. Berkata berhenti.
Boleh juga, tetapi kita ambil lah bahasa Nabi tu. Boleh pahala lagi, boleh kita ikut Nabi lagi, boleh segala-gala boleh keuntungan bagi kita. Katakanlah hasbukal an, cukup bagimu banyak ni. Hasbukil an, cukup bagimu wahai orang perempuan sekadar ni. Fa idza ainahu tadrifan, makna kata apabila tengok tiba-tiba mata Nabi tu mengalir air mata tubik mari. Sunat juga kita ni, kalau kita faham sungguh ayat Quran, kita dengar daripada orang baca kena berasa cocok di hati. Tapi jangan tersenak. Manalah kita senak, mana buat-buat jangan. Ni setengah kalau depan orang nak menangis ya. Kalau duk sore duk dia tu dak bukan lagi. Nak menangis sore lah depan Tuhan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Maksudnya siapa dia menangis? Man khasyallah fil ghaib. Siapa dia takut akan Allah Ta'ala hal keadaan dia dengan Tuhan, orang tak ada pian apa. Haram hatta nazala an ainihi alma, sehingga mengalir daripada mata dia tu oleh air. Haramallahu alaihi an-nar, Allah Ta'ala mengharamkan dia itu daripada api neraka. Haram, Allah Ta'ala mengharamkan dia daripada api neraka. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim yang kita dah mengaji ni, ingatlah kata pedah dia bukan sekadar kita buat amal dengan dia saja, lah. Bahkan kita baca dia saja tu pun ia berguna bagi kita. Jadi tanah ikhwan, jadi bomo guna bagi kita. Kita ni ke duk hari akhirat esok pada mahsyar. Lagu mana keadaan kita? Tak kira amba, tak kira kamu, tak kira semua. Lagu mana nak jadi tak tahu. Tapi apabila kita ada Quran, ya mari. Quran tu mari. Tuhan royak kepada Nabi-Nabi royak kita dalam hadis sahih daripada Bukhari. Kata guna daripada hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi katakan, Iqra'u al-Qur'an, baca oleh muhai umat aku akan Al-Quran. Baca Quran. Kenapa ya Rasulullah nak baca Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran itu datang hari kiamat, syafi'an li ashabihi, jadi bawa gue bagi orang tua ampunya yang baca Quran. Dengan sebab itu kita jangan puas dengan dia. Hari Minggu siap sedia lalu, kata aku masa ni kena luar dengan Quran. Aku masa ni kena baca dia. Aku masa ni kena mengaji tafsir dengan guru aku. Aku masa ni aku kena tarbiyah anak aku. Aku masa ni kena mengingati muzakarah dengan suami aku dan sebagainya. Gapo? Al-Quranul Karim. Hak ni kita kena free masa kita. Kita kena ui masa kepada dia. Hawa apa? Karena dia adalah untung besar bagi kita. Tak ada nak lebih daripada tu, tak ada. Dan Al-Quranul Karim, kalau kita paling daripada dia, ia tak hira kita. Ingat, Tuhan katakan terhadap Quran, wa innahu innahu lakitabul aziz. Innahu lakitabun aziz. Tuhan kata, sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang agung. Gapo mana yang agung? Mana yang tak hira kita. Kalau kita tak belajar wi pandai, tak pandai. Kalau kita tak belajar wi faham, tak faham. Sungguh ke Tok Guru? Sungguh. Ada orang Arab tak ngaji agama, jadi anggota di dalam sepah. Hutan lah kalau kita kecek bahasa tempat kita. Buka ayat Quran, nak baca, supaya nak ambil perlambagaan sikit-sikit dalam Quran tu nak pakai. Dia baca kan? Alam zalikal kitab. Dia baca. Dia baca alam. Muka tulis alif, lam, mim, alif. Dah kita kan? Alam. Tulis gitu. Orang kata tak kena membaca lagu ni. Ha, tak kena kok mana muka alam nasrah tulis lah ni. Kok dia kata.
Nak royak kata Quran ni tak kira kita nak arak ke bukan arak ke, kalau tak mengaji tak boleh. Terkadang kita orang Jawi nah, terkadang kita orang Jawi Taning ni terutamanya baca Quran khusyuk lebih pada arak lagi. Ada. Ada. Quran ni kita kena mengaji cara nak baca dia, cara nak faham dia, itu satu darjat pula. Kalau kita buat paling belakang pada dia, dia tak turut kita. Supaya orang hafal Quran. Kalau kita tak murajaah dia, tak wi masa ke dia, tak tengok dia, lupa. Cerak lupa. Kita apa supa? Kalau kita buat lock, belalas minggu ni aku tak ada, minggu depan tak ada pula, minggu depan tak ada pula, akhir sekali tak pandai baca. Banyak lagi di kalangan orang kita tak pandai baca Quran, banyak lagi. Bukan tak ada, banyak lagi. Kita kerja pandai baca ni banyak lagi kita kerja kita. Wa innahu lakitabun aziz. Sebab apa kitabun aziz? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ya tak, Quran ni tak ada benda tak benar, tak ada. Sebab tu kita usaha dengar sikit. Saya nak royak benda ni, kita perhati dengar sikit insya-Allah. Dengar dengan cara sungguh-sungguh supaya benda ni jadi faedah bagi kita dunia, alam kubur dan akhirat nanti. Kata apabila kita tadi tu paling nak faham mana tu paling belakang daripada Quran. Lah mana? Tak pada dia. Orang dok ngaji, tak ada. Orang dok ngajar, kita tak dengar. Orang wi masa dok mari berkereta-kereta, dak aku cara aku. Orang pesen ni Tuhan ayat dalam Quran lagu mana? Wa man a'rada an zikri. Siapa dia paling belakang daripada ajaran Quran aku. Nak dapat gapo orang pesen tu? Fa inna lahu ma'isyatan banka. Sesungguhnya hidup dia akan jadi susah dan payah. Masalah hidup berlaku, panha sangkum, panha dalam kampung, dalam keluarga, dalam gapo apa kata gila. Mula sekali ia paling daripada ajaran Tuhan. Paling. A'rada fa inna lahu ma'isyatan banka. Kalimah banka ni mana? Hidup yang susah, payah. Rezeki pun payah, tua pun penyakit, anak pun tak berjuru, suami pun tak jadi, isteri pun tak jadi, misal kata. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hazihi al-balaya. Minta Tuhan jauhlah daripada bala petaka tu. Kita salah satu daripada adab salafus salih, apabila kita dengar orang sebut bala petaka, kita minta doa daripada Tuhan, ya Allah Tuhanku, jauh aku daripada. Cara yang lagu tu. Fa inna lahu ma'isyatan banka. Hidup pada dunia tak ada bahagia. Cuba kita tengok. Orang nego tetapi paling daripada ajaran Tuhan. Puasa tak cukup situ. Puasa tak cukup. Boleh sehari 1 juta, tak cukup. Orang apabila berumah tangga tetapi paling daripada ajaran Tuhan, tak ada sifat mahabbah, kasih sayang hak sebenar, merahmati setengah di atas setengah, tak ada. Tak ada. Ni benda hak berlaku sungguh dalam masyarakat kita. Kita tengoklah. Orang paling daripada ajaran Quran, tubuh dia tak sihat. Hawa apa tak sihat? Kerana dalam jiwa dia, dalam diri dan jasad dia penuh dengan syaitan saja. Syaitan ni ulama tafsir ia banding gini. Supaya kita azakumullah, supaya kita tepat dalam rumah kita ni tikus duduk lagu mana tepat tu? Cuci tak? Ataupun lipah kita kata duduk tepat tu, dia cuci tak? Syaitan apabila dia duduk di dalam diri kita, dia duduklah tu dah. Sebab itulah Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia katakan, Al-qalbu laysa fihi syai'un minal Quran. Hati yang tidak ada sedikit pun daripada ajaran Quran ataupun ayat Quran dalam dada ni, nak Imam Syafi'i kata baitul kharab, rumah yang buruk, yang najis. Hawa apa? Kerana syaitan penuh sini. Apabila syaitan penuh, dia dah berlaku. Nya mari berdeki ke orang, nya mari jadi berasa dendam ke orang, nya mari berasa beci ke orang,
nya mari berasa nak mengupak ke orang, nya mari berasa nak pelagak orang, nya mari berasa nak balah dengan orang. Ada belaka. Terkadang suami kelik letih-letih nya nak balah dengan suami, ada juga lagu tu. Terkadang isteri ni sifat molek cukup lekat, nya nak balah sebab ni hati penuh dengan syaitan. Apabila tak ada hatu sebab tu saya kata fa inna lahu ma'isyatan banka. Sebab tu kita kena ui kepada Quran sepipi sehari kalau tak boleh. Hak molek sejus sehari lah, tapi kalau tak boleh nak ui sepipi sehari. Ulama kata tak boleh nak ui lagi, sekerak muka dulu, tak apa. Sebab jiwa manusia ni kena pergi sikit-sikit. Jangan kita duk paksa dia, tak boleh. Apabila orang tadi itu paling daripada Quran, jiwa dia lagu tulis dunia, pak akhirat jadi lagu mana? Akhirat esok jadi lagu mana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat esok Tuhan bakit dalam keadaan buta. Tak nampak apa sekarang. Buta. Kafif, buta. Lalu dia pergi jumpa dengan Tuhan, pergi kena boleh jadi malaikat piping, boleh jadi. Kata pada Tuhan, fa'in apa nama? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hei Tuhan, apa pula ni? Mung bangkit aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu dak celak molek kok mana ni? Maduk ngepek dapat Tuhan dia. Tuhan salah dah ngepek kepada Tuhan pula. Subhanallah. Tu manusia. Manusia yang lagu tu. Sebab tu manusia yang muamalah yang lagu tu. Lalu Tuhan jawab kata, qala kadzalika atatka ayatuna. Demikian itulah kami bawa datang Quran kepadamu. Fanasitaha, muat tak pada terhadap dia. Muat tak tahu terhadap dia. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ni aku nak tak pada kamu kata, aku nak bangkitmu dalam keadaan buta kata. Wasagana. Pas kita, kalau kita tak boleh lagi nak memikir Tuhan royak setara tu dah tu, cuba kita cek email kita masing-masing. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, boleh dah lah. Ya Allah ya Tuhan aku, cucilah hati kami semua ni daripada penyakit nifaq, penyakit munafik. Tak nampak gapo sekarang, karak sampai tak nampak apa sekarang. Takut penyakit tu. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita mengingati akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ni hari yang bahagialah, hari yang molek, yang kita boleh beripung di dalam sebuah majlis apa panggil majalisu mudarasatil Quran. Majlis untuk kita nak sama-sama bersiap sedia kita untuk mengaji Quran. Majlis ni adalah majlis yang Allah Subhanahu wa taala merahmati. Tahu ke tak kata kita sekarang ni sekali dengan para malaikat walaupun majlis kita kecil-kecil pun. Daripada tempat kita ni malaikat bersusungkan sayap dia sampai kepada langit Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat sayyahin akan tanyakan kita, Allah Taala akan tanyakan dia, kata semua puak kita hak mari ni puak hamba-hamba mu hendak nak ngaji Quran tu, dia minta gapo kata dalam majlis. Mu dengar gapo kata dia minta pada aku nak terima ni. Sebab tu sunat kita duduk dalam majlis lagu ni, jangan terlupa doa. Doa tu jangan terlupa, jangan duduk dia saja duk ingat kok lain ingat kok tu, jangan. Doa, ya Allah buka masalah tu, ya Allah gitu, ya Allah gini, ya Allah gitu. Malaikat sayyahin akan bawa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diperkenalkan doa tadi itu. Sebab itulah majlis kita ni, kalau kita ada ais maya, malaikat duduk di atas nu senantiasa disebutkan nama kita, Allahumma ighfir li fulan wa fulan. Allah Ta'ala minta, ya Allah ampunlah bagi orang tu. Sebab tu sunat kita apabila lagi ngaji di mana-mana, hendaklah kita jaga ais maya. Kena ada ais maya. Sama ada orang ngaji, orang dengar, kena jaga ais maya. Apa? Nak ambil fadilat, nak malaikat minta ampun bagi kita. Malaikat tu minta ampun bagi kita. Pia raya Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran dia, Nabi royak dalam hadis dia dengan cara yang sharih. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal
jahim. Tu doa malaikat kepada kita. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini kepada kaum ibu muslimin muslimat kita, terutamanya kaum ibu kita, supaya kita itu boleh bersama-sama menggerakkan keimanan kita, menggerakkan akal fikiran kita dan kesedaran kita. Hak molek biarkan molek lagi, hak kuat biar kuat lagi, supaya kita boleh istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bahagia dan kita berjaya. Itulah tujuan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, supaya kita ingat kata Tuhan tak jadikan kita dengan sia-sia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.